Apa khabar semua? Dalam video di mana saya terangkan pasal boleh atau tidak kita masukkan minyak enjin kereta dalam motor, ramai yang tanya sebab masa musim penyakit ni kereta kita tak banyak bergerak. Jadi perlu ke untuk pergi servis dan tukar minyak hitam? Kalau servis saya contohnya, servis interval dia adalah 10,000 km ataupun 6 bulan. Mana yang sampai dulu? Maknanya walaupun saya tak bergerak sangat, dalam masa 6 bulan saya tetap kena tukar juga minyak hitam tu. Dan disebabkan kereta saya masih dalam warranty, saya akan ikut jugalah recommendation untuk tukar minyak dalam masa 6 bulan tu. Walaupun tak berjalan banyak. Sebab kalau tak, warranty kereta kita akan void. Jadi nasihat saya, kalau kereta anda masih dalam warranty, perlu tukar juga minyak hitam dalam tempoh yang manufacturer recommend. Walaupun kereta anda tak banyak jalan. Tujuan dia bukan sebab takut enjin tu rosak tau, tapi tak nak warranty kita void. Tu saja. Tapi ada juga yang komen, katanya kereta dia dah 2 tahun tak tukar minyak hitam, okey je, tak rosak pun. Sebab tu kali ni saya nak terangkan apa akan jadi kalau kita tak tukar minyak hitam dalam kereta kita untuk tempoh yang lama. Ataupun memang kita terlupa, lepas setahun baru teringat nak tukar. Dan kita risau kalau enjin kita ada kerosakan tapi kita tak dapat rasa sebab tak tukar minyak hitam ni. Okey, sebenarnya ada beberapa sebab kenapa minyak enjin kita boleh rosak. Musuh utama minyak enjin ni adalah apa yang kita panggil sebagai oxidation. Oxidation ni something yang kita tak boleh nak elak sebenarnya sebab dia berlaku kerana ada kontak antara minyak ni dengan oksigen. Dan oksigen memang ada di keliling kita. Dia macam besi yang kita biarkan terdedah dekat udara. Lama-lama dia akan berkarat kan. Tapi kalau besi, kita boleh cat dia supaya tak terdedah. Dalam kes minyak hitam ni, tak ada banyak yang kita boleh buat. Dia akan oksidas juga. Minyak yang teroksida ni, dia akan jadi bertambah pekat dengan cepat. Dan lama-lama dia akan jadi macam selut yang sangat pekat tu. Kelikatan minyak ni asalnya diukur menggunakan SAE grade. Contohnya 0W20. Maknanya pada waktu sejuk, minyak ni sifat dia macam grade 0W. Dan bila enjin dah panas, sifat dia jadi macam grade 20. Dan untuk kereta-kereta Pro 2 dengan Honda contohnya, memang sebahagian model manufacturer recommend pakai grade ni. Kalau anda nak dengar penjelasan lebih detail tentang kod-kod minyak ni, anda boleh klik video dekat sini. Tapi bila minyak ni lama sangat dibiarkan, grade ni dah tak bagi apa-apa makna lagi. Minyak tu akan jadi pekat sangat bila berlaku oxidation. Jadi anda dapat bayangkanlah, mesti dia tak dapat beroperasi dengan baik kalau dia dah jadi pekat sampai macam tu. Bila minyak ni tak dapat mengalir dengan baik dalam enjin, maka komponen dalam enjin kita akan bergesel antara satu sama lain. Bila bergesel, tak ada protection, akan bercala dan makin panaslah permukaan tu. Bila lama-lama panas, besi dengan besi ni dia boleh melekat macam welding tu dan enjin pun akan overheat dan jam. Fungsi lain minyak hitam ni selain dari melincirkan komponen yang bergesel, dia juga akan bawa partikel-partikel kecil, mungkin sepihan-sepihan kecil enjin anda yang tertanggal masa tengah beroperasi. Dia akan bawa ke bawah dan partikel ni akan ditapis dekat filter. Sebab tu ada filter. Maknanya instead of partikel tu dia bergerak merata-rata, mungkin tersekat pula dekat tempat lain dan jadi rosak lagi teruk, dia akan ditapis sebab minyak pelincir tu dah bawa dia turun ke bawah. Jadi bayangkan kalau minyak, bila anda biar dia lama sangat dalam tu, dia dah teroksida dan tak boleh lagi nak bawa partikel-partikel ni ke bawah. Jadi makin lama enjin anda akan makin penuh lah dengan serpihan-serpihan besi dan lama-lama akan merosakkan permukaan bersentuhan antara komponen dalam kereta anda. Kemudian kalau anda perasan, minyak hitam ni sebenarnya dia makin lama makin kurang tau dalam enjin kereta kita. Kalau tak percaya, lepas servis anda cek level dia, kemudian sebelum next servis, cek sekali lagi. Mesti dia berkurang. Dan dia berkurang ni bukan sebab bocor tau. Lagi lama kereta anda, lagi cepat dia akan makan minyak hitam. Sebab minyak dia berkurang adalah kerana dia sebenarnya perlahan-lahan akan terbakar tau dalam enjin kita. Contohnya, minyak pelincir untuk protect antara piston ring dengan piston wall. Okey, bila piston tu naik ke atas, memang ada lapisan minyak pelincir dekat wall tu. Tapi bila power stroke je, petrol kita terbakar dan minyak pelincir yang ada dekat dinding tu pun akan terbakar sekali bila piston turun ke bawah. Lepas tu bila piston naik balik, minyak hitam tu ada balik dekat situ. Bila terbakar, dia terbakar lagi. Macam tu lah lama kelamaan sampailah minyak ni habis. Okey, sebenarnya selagi minyak tu level dia tak sampai dekat minimum, enjin masih boleh beroperasi dengan baik sebenarnya. Anda janganlah risau pula
minyak tu akan habis sebelum next service. Memang engineer dah kira tempoh servis tu dengan kadar kehilangan minyak ni. Cuma kalau kereta-kereta lama, mungkin gap-gap antara komponen tu dah makin besar. Enjin dah 30 tahun contohnya. Tolerance dia pun dah lain dengan enjin baru. Jadi sebab tu lebih banyak minyak enjin akan masuk dekat situ, maka lagi banyaklah akan terbakar. Sebab tu banyak saya dapat komen kata kereta lama kuat sangat makan minyak pelincir. Sebab ni lah sebenarnya kereta baru pun akan kehilangan minyak pelincir juga. Cuma kadar dia lebih perlahan berbanding kereta lama. Dan bila minyak pelincir makin lama makin sikit dalam kereta kita, sebab kita tak tukar-tukar dia, minyak yang tinggal tu perlu bekerja lebih kuat berbanding masa dia ada banyak. Bila dia kena bekerja lebih kuat, maka lagilah cepat oxidation berlaku dan makin cepatlah additive yang ada dalam minyak tu rosak. Additive dalam minyak pelincir kita ni ada macam-macam tau. Walaupun manufacturer tak bagi tahu secara spesifik berapa banyak yang diorang masukkan dalam produk diorang, additive ni secara umum akan membantu tugas minyak pelincir kita. Dan bila minyak kita rosak ataupun makin sikit sebab kita tak ganti-ganti dia lepas dah pakai lama, additive ni pun akan turut rosak sekali. Sebagai contoh, ada satu additive yang kita panggil sebagai viscosity modifier. Additive ni yang bagi minyak pelincir kita kelikatan dia hampir sama je. Tak kira enjin tengah panas ke, tengah sejuk ke, kelikatan dia sama. Okey, sekarang anda bayangkan kalau viscosity modifier ni dah rosak. Apa yang akan berlaku adalah bila enjin tengah running, suhu pun dah panas, minyak pelincir kita akan makin lama makin cair. Bila minyak pelincir cair sangat, dia dah jadi macam air tau. Maka dia tak dapatlah nak protect lagi enjin kita daripada bergesel. Dan lama-lama permukaan ni makin panas dan enjin kita pun akan overheat lah. Tapi sebenarnya bila dah lama sangat, kita pun tak boleh agak mana yang akan rosak dulu. Minyak akan oxidize dulu ke, atau viscosity modifier ni yang rosak dulu. Jadi seeloknya kita tak payah tahulah dan tukar siap-siap minyak pelincir ni pada interval yang dicadangkan oleh manufacturer. Kalau terlajak, kalau terlambat pun berpada-pada lah. Janganlah sampai 2 tahun tak tukar-tukar. Bila lama sangat tak tukar ni, macam kita tinggalkan enjin kita tu kepada nasib lah. Kalau nasib baik, dia tak rosak. Kalau nasib tak baik, dia akan rosak. Jadi bagi saya tak berbaloi untuk jimat duit tukar minyak hitam ni, sebab risiko enjin rosak tu boleh menyebabkan kita terpaksa belanja lagi banyak untuk baiki enjin tu. Kereta tetap juga nak kena berjalan kan. Jangan lupa, kalau anda rasa minyak fully synthetic tu mahal, tak ada bajet masa tu, tak ada masalah untuk anda guna minyak semi synthetic atau mineral oil. Cuma tempoh ganti tu saja kena jaga. Bolehlah kita jimat sikit. Jadi kereta korang sendiri macam mana sekarang? Lama lagi tak sebelum kena tukar minyak hitam? Jangan lupa tinggalkan komen anda di bawah. Dan kalau anda dapat belajar sedikit sebanyak dari video ni, saya hargai sangat kalau anda dapat bantu kami dengan 2 klik. Klik butang like dan klik butang subscribe. Jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum.